bertaubat jadi bapa prejudis, wakil PKR desak Dr. Mahathir Mohamad mohon maaf. Seorang wakil rakyat PKR mendesak Dr. Mahathir Mohamad memohon maaf segera kepada masyarakat India dan Cina. Susulan dakwaannya, kaum itu tidak setia kepada Malaysia kerana masih terikat dengan negara asal. Ahli Parlimen Segemat R. Yuneswaran berkata, kenyataan bekas Perdana Menteri itu dalam satu temu bual terbitan Tanti TV baru-baru ini merupakan satu penghinaan terhadap pelbagai kaum, perpaduan pelbagai kaum yang dipinah dengan nilai kesetiaan tanpa berbelah bagi. Saya terkilan, sedih dan marah terhadap setiap pernyataan yang keluar dari mulut seorang negarawan yang sepatutnya menjadi figura waras dalam berbicara soal perpaduan. Lebih-lebih lagi ia melibatkan sensitiviti masyarakat India dan Cina yang beliau dengan jelas menyebut they were immigrants from other country. Mereka adalah pendatang dari negara lain. Mewakili masyarakat India, pelbagai segmen di negara ini, saya menuntut agar Mahathir mohon maaf secara terbuka dengan kadar segera kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya masyarakat India dan Cina yang amat terkesan dengan perspektif dan persepsi tidak waras beliau, katanya dalam kenyataan. Baru-baru ini, dalam temu bual dengan saluran berita tersebut, Mahathir berkata, orang India di Malaysia mesti ingat, mereka ialah rakyat Malaysia lebih daripada pendatang. Ditanya sama ada ini bermakna, orang India di Malaysia harus berasimilasi sepenuhnya dan menjadi Melayu, Mahathir bersetuju. Yuneswaran menambah ungkapan berunsur diskriminasi itu boleh merencatkan keutuhan perpaduan yang merupakan teras penting dalam memperkukuhkan ketamadunan. Watak-watak politik perlu berhenti daripada mengeluarkan kenyataan berunsur diskriminasi perkauman dan bertindak sebagai ejen pendamai untuk mengukuhkan perpaduan antara bangsa, agama dan etnik. Cadangan Zahid terdesak, tak masuk akal, kata PAS. PAS membidas cadangan timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi supaya rang undang-undang RUU mengekalkan kerajaan sehingga habis penggal diwujudkan, yang disifatkan sebagai langkah terdesak dan tidak masuk akal. Setiausaha Agungnya Taqiyuddin Hasan berkata, pertukaran kerajaan di luar PRU adalah dibenarkan di bawah perlembagaan persekutuan dan selaras dengan prinsip demokrasi negara. Jelasnya, Perdana Menteri yang dilantik selepas PRU atau bila-bila masa lain, tetapi kemudiannya hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, hendaklah meletakkan jawatan bersama anggota jemaah menterinya, melainkan jika atas permintaan Parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong seperti diperuntukkan dalam perkara 43/4 perlembagaan. PAS tertanya-tanya, apakah faktor yang mendorong seorang pemimpin kanan dan veteran seperti Zahid membuat cadangan yang begitu novis, terutama sekali selepas Anwar Ibrahim berkali-kali mendakwa kerajaan pimpinannya mendapat sokongan lebih 2/3 di Parlimen. Adakah Zahid tidak yakin dengan dakwaan itu? Atau apakah beliau begitu terdesak untuk kekal berkuasa sehingga bersedia untuk membelakangkan perlembagaan dan demokrasi seperti yang dilakukannya bagi mempertahankan kedudukan sebagai Presiden UMNO, katanya dalam kenyataan. Semalam, Zahid mencadangkan diwujudkan RUU untuk mengekalkan kerajaan sehingga tamat penggal. Susulan dakwaan wujud usaha menumbangkan pemerintahan Anwar Ibrahim menerusi langkah Dubai seperti dilaporkan media.
Syahid berkata, RUU itu penting bagi menghalang usaha menumbangkan kerajaan atau tebuk atap yang dipilih melalui pilihan raya seterusnya menstabilkan negara. Mengulas lanjut, Taqiyuddin berkata, sesebuah kerajaan hanya akan dianggap sah selagi menikmati sokongan majoriti. Maka, dalam keadaan itu, yang di-Pertuan Agong hendaklah menggantikan Perdana Menteri dengan pihak yang terbukti mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Justru, sebarang usaha untuk menyekat atau memandulkan prinsip teras itu, sama ada melalui undang-undang baharu seperti yang dicadangkan atau tindakan tidak demokratik lain, adalah tertolak serta terbatal secara muktamad. RUU kekal kerajaan, elak 4 Perdana Menteri 1 penggal, Ahmad Maslan. Rang undang-undang khusus bagi membolehkan kerajaan mentadbir dan bertahan sehingga akhir panggal, sebagaimana yang dicadangkan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, merupakan tindakan tepat bagi menjaga kestabilan politik negara. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, MKT Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, cadangan itu juga penting bagi memberi peluang kepada parti yang memenangi pilihan raya umum memerintah negara mengikut penggal tanpa diganggu dengan usaha untuk menumbangkan kerajaan sedia ada. Kita tidak mahu berlaku seorang yang di Pertuan Agong mempunyai 4 Perdana Menteri dalam 1 penggal. Sebelum ini, seorang Perdana Menteri menjalankan tanggungjawab bersama 4 yang di Pertuan Agong. Tetapi ketika ini, sebaliknya yang berlaku dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Walaupun sekarang ini sudah ada 152 sokongan, masih terdapat cerita-cerita untuk menjatuhkan kerajaan. Perkara ini amat mengganggu kerajaan hari ini yang mahu melakukan pembangunan untuk rakyat, katanya. Beliau yang juga Timbalan Menteri Kerja Raya berkata, demikian pada sidang akbar selepas taklimat pembangunan projek bagi daerah Pontian di Pejabat Jabatan Kerja Raya JKR Pontian di sini pada Ahad. Pada Sabtu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengemukakan cadangan berhubung dengan rang undang-undang khas tersebut bagi memastikan peristiwa terdahulu seperti pertukaran Perdana Menteri sebanyak 3 kali pada penggal Parlimen ke-14 tidak berulang pada masa hadapan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian sebagai rujukan kepada gerakan Langkah Dubai yang dikatakan bertujuan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Ahmad yang juga ahli Parlimen Pontian menambah pembangkang perlu membawa usul tidak percaya di Dewan Rakyat untuk menumbangkan kerajaan perpaduan dan bukannya dengan akuan bersumpah. Saya juga menyokong cadangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya pembangkang membuat usul percaya atau tidak percaya di Dewan Rakyat pada bulan Februari atau Mac nanti. Mereka pembangkang telah dicabar oleh Perdana Menteri sebelum ini, tetapi mereka tidak berani buat. Kenapa mereka tak berani? Saya ingin menyebut sekali lagi, segala usaha mereka itu adalah usaha yang sia-sia, sekadar hayalan dan ilusi. Ini kerana sebelum ini, mereka katakan pada bulan Oktober akan bertukar kerajaan tetapi tidak berlaku apabila tiba bulan Oktober, katanya. Oleh itu, Ahmad yang merupakan timbalan pengurusi UMNO Johor secara sinis menyindir Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor, Menteri Besar Kedah yang merupakan antara yang lantang mendakwa kerajaan perpaduan akan tumbang. Berhentilah buat perkara sia-sia, wahai Menteri Besar Kedah dan orang-orang seumpama beliau, ujarnya.